Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya Cikgu Azuri bin Sarudin, Guru Besar SK Fekran Sarudin, ingin memaklumkanlah proses pembukaan sekolah yang akan dibuka pada 22 hari bulan 11 2021 seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita. Dan hari ini saya akan buat video ni untuk memaklumkan dari segi tata cara proses perjalanan sekolah yang akan berlangsung bermula pada 22 bulan tersebut. Okey, pertama sekali saya mohon jasa baik ibu bapa untuk memastikan bahawa anak-anak yang hadir ke sekolah pada pembukaan nanti ialah anak-anak yang betul-betul sihat dan tidak mengalami sebarang risiko untuk penyakit COVID-19 ni. Okey, jadi saya mohon sangat ketulusan daripada ibu bapa untuk memastikan penghantaran anak ialah anak-anak yang betul-betul sihat dan tidak bergejala. Itu yang pertama. Yang kedua, proses dari segi pelaksanaan pembelajaran di sekolah seperti mana biasa yang berlangsung sebelum ni. Dan berdasarkan pengalaman yang lalu, kita membuat penambahbaikan. Okey, yang mana seperti mana biasa, saya mohon apabila ibu bapa hantar anak-anak, jangan terus pulang, kerana pastikan dahulu bahawa anak tuan-tuan telah pun masuk ke kawasan sekolah setelah diberikan keizinan, kerana saya takut ada di kalangan ibu anak-anak tuan-tuan ni mempunyai simptom ketika berada ketika dibuat saringan. Okey, jadi tunggu dulu apabila anak tuan-tuan telah pun melepasi saringan-saringan yang disediakan di pintu pagar, maka tuan-tuan boleh beredarlah. Okey, cuma kita pastikan bahawa pelajar-pelajar ini diberikan kawalan yang ketat untuk memastikan bahawa pelaksanaan SOP dibuat secara serius. Okey. Dan untuk pengetahuan juga setiap pelajar yang hadir ke sekolah diwajibkan untuk memakai pelitup muka pada sepanjang masa. Okey, mana dia kan? Itu kalau sebelum ni digalakkan, sekarang ni istilahnya diwajibkan. Tetapi seandainya tuan-tuan ingin memakai tambahan seperti face shield, pelindung muka, kita galakkan, kita benarkan, tidak ada sebarang masalah. Okey, dari segi penjadualan untuk maklumat bersama, jadual yang akan kita gunakan ialah jadual bersemuka seperti mana yang lalu. Ini bermakna pada 22 bulan 11 tu jadual PDPR tidak lagi digunakan. Okey, jadi insya-Allah guru kelas akan memasukkan lampiran selain pada video ini ialah jadual waktu persekolahan, kemudian penggiliran. Untuk kerana bersama proses pembukaan kali ini, oleh kerana Fekra merupakan sekolah yang melebihi muridnya daripada 150, maka penggiliran disyaratkan. Jadi anak-anak tuan-tuan telah pun kita tetapkan untuk berada di dua bahagian utamalah, iaitu sama ada jadual A ataupun penggiliran A ataupun penggiliran B. Okey, mana dia anak tuan-tuan perlu hadir ke sekolah berdasarkan penggiliran. Dan saya telah berbincang dengan pihak sekolah untuk memastikan bahawa bagi memudahkan keselesaan ibu bapa, kita meletakkan satu keluarga pada masa yang sama. Ini bermakna kalau anak tuan-tuan di bahagian A, semua bahagian A. Mana pada bahagian B tu, mana dia semuanya berada di rumah. Okay, jelas tuan-tuan Kemudian dari segi peralatan yang perlu dibawa, saya mohon kepada ibu bapa untuk memastikan pelajar ini membawa kain tuala untuk dibuat pembersihan setelah mereka menjalani rehat. Okey, maksud dia kan, proses rehat dia ialah mereka pergi ke kantin membeli barangan ataupun mereka ada bawa bekalan, kemudian mereka kembali kepada kelas mereka balik dan mereka hanya makan di atas atau di tempat duduk mereka sahaja. Okey, dan setelah makan dilaksanakan, pembersihan akan menggunakan yang peralatan yang saya sebut tadi lah, iaitu tuala. Okey jadi tidak berlaku pelajar-pelajar ini makan di kawasan yang tidak dibenarkan. Okey. Di dalam kelas pula anak tuan-tuan akan ditempatkan di satu tempat yang khas sahaja. Maknanya dia dari segi kedudukan kelas atau kedudukan meja
mereka diwajibkan berada di tempat duduk mereka saja dan mereka tidak dibenarkan untuk berada di kawasan yang lain ataupun di tempat duduk yang lain. Dan insyaAllah ya, benda ni akan kita sentiasa pantau untuk memastikan penjagaan SOP dibuat secara yang terbaik. Okey. Kemudian dari segi peralatan, saya mohon perkara pertama, pelajar wajib memakai mask. Seperti yang saya sebutkan tadi, wajib sepanjang masa. Kemudian yang kedua, alat tulis saya mohon kepada ibu bapa untuk memastikan alat tulis tidak berlaku perkongsian. Kita tidak mahu ada perkongsian alat tulis. Kemudian dari segi pembekalan hand sanitizer, saya sebagai guru besar ingin memaklumkan bahawa pelajar tidak dibenarkan membawa hand sanitizer secara peribadi kerana pihak sekolah telah pun membekalkan di tempat-tempat yang tertentu, termasuklah dalam kelas. Ini bagi mengelakkan, tuan-tuan ya, mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Okey. Dan untuk proses balik pula, mereka balik seperti mana biasa. Okey. Dan kalau tuan-tuan perasan, di dalam kawasan sekolah kita telah letakkan dari segi peta laluan dan mereka akan masuk berdasarkan tempat yang dihaskan saja. Dan begitu juga apabila mereka pulang, di tempat keluar yang dihaskan saja. Dan para ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Okey. Dan saya mohon kerjasamalah daripada ibu bapa untuk memastikan bahawa berilah peringatan kepada pelajar-pelajar ini untuk sentiasa mematuhi SOP. Dan insyaAllah kami guru-guru sentiasa akan mengawasi anak tuan-tuan untuk memastikan keselamatan terutama dari segi kesihatan terjamin. Dan sebarang masalah, tuan-tuan ada, kalau ada tiba-tiba anak tuan-tuan yang bergejala, kita akan bawa anak tuan-tuan ni di bilik isolasi dan diberikan tindakan yang sewajarnya. Dan salah satu tindakan yang mungkin akan dibuat ialah menghubungi pihak tuan. Okey. Kemudian saya mohon kerjasama daripada ibu bapa supaya kita patuhi salah satu perkara yang berlaku pada perjalanan sekolah yang terdahulu yang menimbulkan masalah, iaitu dari kehadiran ibu bapa menggunakan kenderaan, di mana ada ibu bapa yang menggunakan laluan tidak sahalah. Maknanya kali ini kita nak tetapkan bahawa penggunaan kenderaan secara sahalah, maknanya dia datang pada arah tuju yang sama dan keluar pada arah tuju yang sama. Sebab berlaku pada pembelajaran yang lalu, berlaku pertembungan ya, keluar masuk. Ini akan mendatangkan risiko kemalangan kepada pelajar. Dan insya-Allah ya, kami akan menetapkan untuk ada kawalan di sisi keselamatan pelajar-pelajar ni. Tapi kami juga memohon kerjasama daripada ibu bapa supaya mematuhilah. Saya mencadangkan kita buat secara salah. Datang pada tempat yang sama, keluar pada tempat yang sama. Okey. Kemudian saya nak maklumkan juga dari segi kenaikan kelas untuk makluman bersamalah, untuk perkara yang terbaru, anak tuan-tuan akan kekal berada di tahun yang sama sampailah pada tahun hadapan bulan 2. Okey, pada bulan 2. Okey, mana anak tuan-tuan akan berganjak kelas pada bulan yang berikutnya pada tahun 2022. Okey, bagi pelajar tahun 6 sebagai contoh, mereka tidak akan berada di tingkatan 1 pada tahun hadapan, okey, sehinggalah pada bulan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Mana dia, contoh dia tingkatan 1, budak tahun 6 dia akan masuk tingkatan 1 pada bulan 3 tak salah saya, pada tahun 2022. Mana dia bulan 1 bulan 2 mereka masih pada sekolah Pekran Ansarudin. Okey, kemudian kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan dan sebagainya, tuan-tuan boleh hubungi sama ada pada guru atau kepada saya sendiri. Saya rasa itu daripada saya. Semoga berjumpa lagi dan doakanlah semoga perjalanan sekolah berjalan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.